Kepentingan falsafah pendidikan yang pertama adalah ianya sebuah usaha yang berterusan untuk mendidik rakyat di Malaysia. Definisi pendidikan ialah suatu proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran serta penyerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu dan berpengetahuan. Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat yang mana bermula dari pendidikan tidak formal di rumah dalam peringkat awal kanak-kanak, seterusnya di prasekolah dan disambung ke sekolah rendah dan sekolah menengah. Dalam peringkat kanak-kanak remaja, proses ini tidak terhenti setakat itu. Pendidikan di Institut Pengajian Tinggi menjadi destinasi budaya ilmu seterusnya. Tidak tamat setelah menggenggam segulung ijazah, pendidikan sewajarnya diteruskan. Pendidikan tidaklah terhad dalam berbentuk formal di institusi pengajian sahaja, malah pendidikan meliputi semua termasuk pengalaman sendiri, melalui orang lain atau dengan pembelajaran secara kendiri berbentuk ICT, secara online dan melalui media massa. Rasionalnya, pendidikan sepanjang hayat adalah membolehkan kita menghadapi dan mengenangi pelbagai cabaran dan pembangunan yang pesat. Khasnya perkembangan ke-ekonomi dalam teknologi maklumat dan telekomunikasi. Justru itu, pendidikan secara berterusan ini merupakan hasrat utama falsafah pendidikan kebangsaan. Dengan pelaksanaan elemen ini, rakyat Malaysia akan menjadi bangsa yang berilmu dan seterusnya. Kepentingan falsafah pendidikan adalah untuk memperkembangkan potensi individu di kalangan rakyat Malaysia. Mengikut kajian, setiap individu memiliki pelbagai keupayaan, bakat dan potensi seperti intelek, jasmani, emosi dan rohani sejak lahirnya. Kebanyakan potensi adalah terpendam dalam kendiri. Fungsi utama pendidikan ialah memperkembang dan meningkatkan potensi individu supaya mencapai tahap yang cemerlang. Di dalam hasrat falsafah pendidikan kebangsaan, unsur intelek memberi tumpuan kepada ciri-ciri gaya berfikir seperti menguasai kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira, menguasai kemahiran asas untuk memperoleh, meningkatkan dan menyebarkan ilmu. Perkembangan unsur jasmani memberi tumpuan kepada kesihatan tubuh badan individu, seperti contoh berkembang kepada tahap keupayaan seperti menjaga tubuh badan dan melakukan riadah dengan sempurna menggunakan bakat dan kemahiran teknikal yang cekap. Selain itu, memanfaatkan tenaga fizikal secara berdikari dan kepentingan masyarakat, meningkatkan daya pengeluaran demi memberi sumbangan kepada kemajuan negara. Akhir sekali, kepentingan pendidikan membantu dalam perkembangan dari segi emosi bagi memberi tumpuan kepada jiwa yang sihat dan kuat. Perkembangan unsur rohani memberi tumpuan kepada sifat kejiwaan dan kebatinan, iaitu mempunyai perasaan menyedari dan mengingati adanya pencipta, mempunyai perasaan menghargai dan mensyukuri pemberian pencipta, dan mempunyai perasaan menyedar dan menginsaf terhadap tanggungjawab. Hal ini sekaligus dapat memupuk dan membina disiplinkan diri dan membentuk akhlak yang mulia. Kepentingan falsafah pendidikan boleh memberi kesan apabila semua potensi yang ada pada dirinya telah dikembangkan secara selaras, menyeluruh dan harmonis. Seorang individu yang seimbang dan harmonis adalah manusia yang memiliki sahsiah yang bersepadu dan kesejahteraan dalam jiwanya. Insan yang seimbang dan harmonis sentiasa merasa bersyukur, bersedia menerima segala ujian dan cabaran hidup, serta sentiasa berikhtiar untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan fikiran yang tenang. Tajuk saya adalah bentuk dan proses pendidikan bagi merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Umum mengetahui pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni. Bagi merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan adalah melalui bentuk pendidikan berterusan. Pendidikan berterusan bertujuan untuk mengetahui keterampilan, penghayatan dan bermasyarakat kepada setiap individu ataupun pelajar. Pendidikan berterusan melibatkan 3 peringkat, iaitu peringkat awal, peringkat sekolah dan peringkat lepas sekolah. Pada peringkat awal diperolehi secara pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini bermaksud perkembangan kemahiran dan jangka masa pendek untuk setiap pelajar. Pendidikan non-formal ini menggunakan sistem berjadual dan pengiktirafannya adalah CJ penyertaan.
Ini dapat melahirkan murid yang baik dalam pertuturan, membimbing agama yang cukup, budi pekerti dan menjaga kebersihan. Seterusnya, pada peringkat sekolah, pendidikan yang diperolehi adalah secara pendidikan formal. Pendidikan formal ialah perkembangan ilmu dan kemahiran dan jaga masa yang lama untuk sesi pembelajaran. Pembelajaran yang juga secara seragam, berjadual dan teks. Bagi pengiktirafannya adalah penjawatan seperti CJ, diploma dan ijazah. Penekanan pendidikan ini untuk aspek pemilihan kerjaya, penyesuaian hidup, pembentukan jati diri dan sebagainya. Selain itu, pada peringkat lepas sekolah pula, pendidikan diperolehi secara pendidikan informal. Ianya bermaksud membina kemahiran untuk kehidupan pelajar dan jangka masa yang berterusan. Pembelajarannya secara tidak jadual dan tidak rasmi. Pendidikan ini tiada pengiktirafan. Penekanannya untuk penyesuaian hidup, perkembangan bakat dan potensi, penghayatan agama dan nilai murni, dan peningkatan memperolehi pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran. Bagi proses pendidikan, proses pertama ialah mendidik adalah satu usaha berterusan. Usaha berterusan oleh pelbagai pihak iaitu memilih kerjaya, penyesuaian hidup, perkembangan sosial dan sebagainya. Proses kedua pula ialah pendidikan ke arah kembangkan lagi potensi murid. Cara ini adalah bertujuan untuk mengembangkan potensi murid hingga mencapai tahap kecemerlangan. Proses yang ketiga pula ialah pengajaran berfokuskan individu. Pengajaran berfokuskan individu ini amatlah penting untuk mempengaruhi minda pelajar untuk mencapai kecemerlangan dalam kehidupan dan pembelajaran pelajar. Proses yang keempat adalah pengajaran dilaksanakan secara bersepadu dan menyeluruh. Ia juga merupakan proses pendidikan. Perkembangan potensi ini iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani untuk membolehkan penguasaan ilmu, kemahiran, nilai budaya dan kepercayaan dalam memenuhi pelbagai keperluan kehidupan setiap pelajar. Proses yang seterusnya ialah membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis. Individu tersebut mestilah mempunyai ilmu, sasiah yang baik, percaya kepada Tuhan serta mempunyai akhlak yang terpuji. Keempat-empat aspek iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani perlu diseimbangkan dan mampu menghadapi pelbagai cabaran dan masalah. Proses yang terakhir adalah berpaksikan ketuhanan. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan prinsip pertama rukun negara. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan, kepercayaan dan kepatuhan adalah mengakui wujudnya pencipta, mengikut dan mengamalkan ajaran agama dan melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Kesimpulannya, bentuk dan proses pendidikan adalah penting dalam mencapai hasrat falsafah pendidikan kebangsaan kerana ia mempunyai hubung kait antara proses dan bentuk. Setiap individu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan kelangsungan kehidupan, malahan ia mempengaruhi kehidupan individu untuk melahirkan individu yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Terima kasih. Kementerian Pendidikan dan guru-guru hendaklah bekerjasama untuk mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang telah dirangka. Terdapat 3 bidang utama yang dapat membantu dalam menjayakan pendidikan iaitu pembangunan insan, pembangunan sumber pendidikan serta penyelidikan dan pembangunan. Hal ini demikian kerana 3 bidang ini telah termaktub dalam buku dasar pendidikan kebangsaan. Pembangunan insan merupakan sebahagian besar daripada pendidikan. Ia merupakan satu proses yang bertujuan untuk memperkembangkan lagi potensi individu pelajar secara menyeluruh. Hal ini berhasil dengan menjalankan pelbagai aktiviti seperti menyediakan kurikulum, mewujudkan kaedah pengajaran yang berkesan dan membangunkan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. Selain daripada kurikulum akademik, pelbagai komponen sistem penyampaian yang berjaya perlu dikaji semula secara menyeluruh. Proses ini harus melibatkan perubahan kemudahan dan program teknologi yang dapat memenuhi keperluan tenaga kerja moden.
Bidang pembangunan sumber pendidikan merupakan usaha seterusnya untuk menghasilkan sistem pendidikan yang berkualiti tinggi. Salah satu perkara penting yang perlu dititikberatkan ialah penyediaan kemudahan yang lengkap dan bermanfaat. Kementerian Pendidikan hendaklah memberi bimbingan kepada guru-guru bagi membolehkan mereka mewujudkan persekitaran bilik darjah yang selamat dan selesa. Di samping itu, adalah sangat penting untuk memberi tumpuan kepada peningkatan bilangan dan kualiti guru. Hal ini kerana guru yang memberi impak akan menghasilkan keputusan yang baik. Guru yang berkelayakan mesti mempunyai tahap profesionalisme guru praktikal, pengetahuan dan kefahaman dan nilai kemahiran pengajaran dan pembelajaran tertentu. Pada masa yang sama, guru juga perlu memenuhi pelbagai keperluan pelajar untuk mewujudkan pendidikan kelas global. Bidang terakhir ialah pembangunan pendidikan melalui penyelidikan dan pembangunan. Pendidikan sentiasa berubah. Kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar juga berubah. Kemudahan dan persekitaran pelajaran juga berubah. Oleh itu, para pendidik atau guru harus sentiasa peka terhadap perubahan ini dan dapat mengamalkan kaedah pengajaran yang sesuai dan berkesan. Bagi menentukan kaedah yang terbaik dan menjadikan pembelajaran dan pengajaran yang paling berkesan, kita perlu menjalankan kajian atau sekurang-kurangnya menggunakan hasil kajian yang telah dijalankan. Fokus pembangunan dan penyelidikan adalah dapat menyediakan tenaga pakar yang mampu dan berkemahiran untuk mengajar program latihan kepada guru profesional dan pegawai pendidikan. Hal ini dapat meningkatkan kemahiran menjalankan penyelidikan dan pembangunan pendidikan. Oleh itu, ini dapat menyumbang kepada penghasilan guru yang berkualiti jauh lebih tinggi. Dapatlah disimpulkan bahawa untuk mencapai hasil pendidikan berkualiti, sebagaimana yang telah dirancang oleh pihak kerajaan, guru serta Kementerian Pendidikan memainkan peranan yang amat penting seperti yang telah dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Akhir sekali, diharapkan agar sistem pendidikan di Malaysia dapat melahirkan lebih ramai warga negara yang berilmu tinggi, berpengetahuan luas dan berakhlak mulia sehingga mampu memberi sumbangan yang besar terhadap tanah air yang tercinta. Falsafah pendidikan kebangsaan boleh dianggap sebagai salah satu cara yang dapat meringankan perkembangan potensi bagi setiap individu. Guru merupakan insan yang memainkan peranan penting dalam mencapai matlamat pendidikan di Malaysia. Hal ini disebabkan guru merupakan individu yang dapat memberi kesan terhadap mentaliti individu tersebut. Oleh itu, guru haruslah mengambil inisiatif secara proaktif bagi mencapai matlamat pendidikan Malaysia. Salah satu peranan guru dalam mencapai matlamat pendidikan Malaysia ialah guru harus melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang mata pelajaran yang ingin diajar. Seorang guru perlulah mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai mata pelajaran yang diajar dan sentiasa peka terhadap informasi terkini dalam mata pelajaran tersebut. Guru juga perlu mengetahui cara penyampaian yang efektif dalam pengajarannya supaya pelajar dapat memahami apa yang ingin disampaikan. Dengan melakukan ini, bukan sahaja guru-guru yang dapat memperbaiki diri, tetapi pelajar juga dapat memperoleh ilmu yang lebih banyak dan dapat melahirkan generasi yang cemerlang. Ini juga melahirkan kesan yang positif dalam proses PDP. Seterusnya, ketuhanan dan kerohanian merupakan perkara yang paling asas dan penting dalam mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Sebelum memulakan sesi pengajaran, guru-guru boleh meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit untuk membincangkan dan menerapkan ajaran agama dan nilai murni terhadap pelajar. Sebagai contohnya, guru boleh melakukan sebuah senario singkat atau menceritakan tentang cerita dongeng yang mempunyai nilai murni supaya dapat menerapkan nilai-nilai tersebut kepada pelajar. Cara ini dapat memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan nilai murni dalam kehidupan mereka serta dapat mengelakkan diri mereka daripada melakukan perbuatan yang jahat dan tidak berfaedah. Maka ia akan membentuk sasiah pelajar untuk berkelakuan baik agar menjadi individu yang berakhlak mulia. Hal ini memenuhi konsep falsafah pendidikan kebangsaan yang diperkenalkan oleh kerajaan.
Selanjutnya, guru juga memainkan peranan dalam mengembangkan potensi dan bakat dalam diri pelajar. Ketika sesi pembelajaran secara bersemuka, guru harus mengambil tahu tentang kemahiran yang dimiliki oleh pelajar. Sesetengah pelajar mungkin berminat kepada perkara berkaitan seni dan ada yang berminat dengan perkara berkaitan sukan dan lain-lain. Guru-guru harus mengambil tahu dan mengasah bakat yang dimiliki oleh pelajar. Contohnya, guru dapat mengadakan sesi temu bual bersama para atlet yang berjaya supaya pelajar dapat meningkatkan motivasi dalam diri mereka. Atau, guru juga boleh menganjurkan lebih banyak pertandingan yang melibatkan kesenian, seperti pertandingan melukis. Dengan ini, kita dapat mewujudkan pelajar yang seimbang dari segi kokurikulum dan kurikulum. Sudah terang lagi bersuluh bahawa guru memikul amanah yang amat besar untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi aspek seperti intelektual, emosi, rohani dan jasmani. Guru juga memainkan peranan utama dalam merealisasikan matlamat pendidikan Malaysia yang akan menentukan standard bangsa dan negara pada masa akan datang.